sejahtera dan salam perpaduan kepada semua. Memandangkan PDPR BM tingkatan 4 masih lagi diteruskan bagi sekolah-sekolah yang tertentu, jadi cikgu usaha untuk menerbitkan video PDPR BM tingkatan 4 iaitu sebagai rujukan kepada guru ataupun dijadikan sebagai bahan pembelajaran bagi anak murid kita di rumah. Jadi modul kurikulum ini boleh dilaksanakan secara luar talian ataupun Google Meet dalam talian. Okey, jadi aspek bahasa yang jadi tajuk untuk kali ini dan juga untuk kaji bahagian sintaksis. Subtajuk ialah subjek dan predikat. Sendiri masa ialah 4 jam 30 minit. Waktu ialah 7.30 hingga ke 9.30 ialah waktu PDP, 9.30 hingga 10 ialah waktu rehat. Pukul 10 hingga ke 12 ialah tutorial. Jadi objektif pembelajaran dan pengajaran pada kali ini iaitu pada akhir pembelajaran murid dapat mengenal pasti subjek dan predikat dalam bahan dan menyatakan jawapan yang betul. DSKP iaitu 5.3 iaitu memahami dan menggunakan ayat yang sesuai dalam pelbagai bidang. SP iaitu 5.3.1 mengenal pasti dan menggunakan frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif dan frasa sendinama dengan betul mengikut konteks. Aktiviti adalah seperti berikut, iaitu murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitan dengan objektif pelajaran. Nombor 2, murid mengenal pasti subjek dan predikat dalam bahan. Okay, contohnya dalam satu ayat, mereka kena pastikan mana bahagian untuk subjek, mana bahagian untuk predikat. Nombor 3, murid memberikan jawapan daripada pemahaman mereka tentang isi pembelajaran. Nombor 4, guru bersoal jawab dengan murid tentang keseluruhan aktiviti. Nombor 5, murid melengkapkan latihan diberikan oleh guru. Nombor 6, murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran melalui apa-apa aplikasi. Mana bahagian subjek dan predikat dalam ayat? Okey, cikgu bagi contoh ayat. Ahli guru sementara di sekolah itu. Jadi anak murid kena fikirkan dan cuba buat analisis ayat. Mana bahagian sebagai subjek dan juga mana bahagian sebagai predikat. Nombor 2, anak Pak Osman menjawab jawatan baharu. Okey, anak Pak Osman sebagai subjek menjawab jawatan baharu ialah bahagian predikat. Betul ke tidak? Okey, cuba renungkan dan juga cuba buat. Nombor 3, petani itu membajak sawangnya setiap hari. Nombor 4, adik bongsuku sedang tidur di serambi rumah. Nombor 5, rumah kediamannya di kampung baru dalam wilayah persekutuan. Okey, anak murid cuba buat dahulu mana bahagian subjek, mana bahagian predikat. Okey, bagi ayat susunan biasanya subjek di hadapan dan predikat berada di belakang. Contoh ayat pertama, Ali, ialah subjek, predikat ialah guru sementara di sekolah itu. Ali ini adalah objek yang diterangkan. Guru sementara di sekolah itu ialah cerita ataupun unsur yang menerangkan tentang subjek iaitu Ali. Nombor 2, anak Pak Osman ialah subjek, predikat ialah menjawab jawatan baharu. Nombor 3, petani itu ialah subjek, membajak sawangnya setiap hari ialah predikat. Okey, ini ialah unsur menerangkan tentang subjek petani itu. Begitu juga ayat nombor 4, adik bongsuku ialah subjek, predikat ialah sedang tidur di serambi rumah. Adik bongsuku itu ialah subjek iaitu unsur yang diterangkan. Rumah kediamannya iaitu di kampung baru dalam wilayah persekutuan.
Jadi ternyata bahawa subjek kepada bentuk ayat ialah konstituent, sama ada terdiri daripada satu perkataan, ahli ialah satu perkataan atau beberapa perkataan. Okey, ini ada 3 perkataan, beberapa perkataan yang bersifat falsa nama. Okey, falsa nama. Anak Pak Osman bertani itu ialah falsa nama dan menjadi judul atau unsur yang diterangkan. Ini semua jadikan judul ataupun unsur yang diterangkan. Itu ialah subjek. Okey, apa itu? Kita lihat contoh ayat di bawah. Subjek ialah ahli, predikat ialah guru sementara di sekolah itu. Guru sementara di sekolah ini jadi unsur yang menerangkan tentang apa? Iaitu unsur yang menerangkan tentang subjek iaitu ahli. Begitu juga yang ini, menjawab jawatan baharu, membajak sawangnya setiap hari sedang tidur di serambi rumah, di kampung baru dalam wilayah persekutuan. Semua ini ialah unsur yang menerangkan subjek iaitu anak Pak Osman, petani itu, adik bongsuku dan juga rumah kediamannya. Okey, jadi rumusannya kita lihat ayat ini terdiri daripada 2 bahagian iaitu subjek dan predikat. Subjek anak Pak Osman, predikat ialah menjawab jawatan baharu. Jadi subjek ini ialah bahagian dalam ayat yang menjadi unsur yang diterangkan. Yang nombor 2 predikat iaitu bahagian ayat yang menerangkan tentang subjek. Subjek ialah Pak Osman. Okey, perbezaan utama subjek dan predikat. Sebenarnya setiap ayat mempunyai subjek dan predikat. Jadi memahami perbezaan antara subjek dan predikat adalah kunci untuk menulis ayat yang tepat dan lengkap secara tata bahasa. Perbezaan utama antara subjek dan predikat adalah fungsi mereka. Subjek memberitahu kami apa atau siapa ayat berkenaan, sedangkan predikat menerangkan tindakan yang dilakukan oleh subjek. Baiklah, ini adalah jawapan bagi aspek tata bahasa, sintaksis, subjek dan predikat. Okey, jawapan bagi latihan 1, kita lihat soalan pertama, subjek ialah dia, predikat ialah wakil tunggal sekolah kita yang tidak berjaya dalam pertandingan itu. Nombor 2, subjek orang tua itu, predikat kurus kerana tidak makan nasi pada waktu malam. Nombor 3, meja yang berat itu, predikat ialah terangkat oleh Jin Heng. Nombor 4, subjek ialah mereka, predikat ialah sedang berteduh di bawah jambatan itu. Nombor 5, subjek pakaian yang masih belum berbasuh lagi itu, predikat pakaian adik. Nombor 6, subjek kereta dinaiki oleh mereka itu, predikat sangat laju. Okey, jadi latihan nombor 2 ialah nyatakan bahagian subjek predikat dalam setiap ayat di bawah ini. Jawapan bagi latihan 2, subjek ialah buku yang berwarna biru itu, predikat ialah buku matematik. Nombor 2, subjek ayah, predikat ke kebunnya yang terletak di kubang kerian semalam. Soalan 3, subjek ialah bola itu, predikat saya tentang ke tengah padang. Nombor 4, subjek ialah saya, predikat akan melanjutkan pelajaran dalam bidang komputer jika saya berjaya. Nombor 5, subjek perkara ini, predikat terjadi kerana sikap ambil mudah para pegawai syarikat itu. Nombor 6, subjek pelajar yang ponten skora pada saat-saat begini, predikat banyak. Okey, latihan nombor 3 iaitu baca petikan di bawah dengan telitinya. Kena pasti ayat dan tulis subjek dan predikat yang lengkap bagi 3 ayat yang anda pilih seperti berikut. Maksudnya anak murid pilih 3 ayat sahaja. Okey. Okey, cikgu bacakan petikan ini. Jantung menanggung beban yang berat akibat tabiat makanan yang mungkin tidak seimbang dan kurang sehat serta gaya hidup yang kurang aktif. Kajian Jabatan Statistik Malaysia menunjukkan bahawa penyakit jantung iskemik kekal punca utama kematian di Malaysia sepanjang 13 tahun kebelakangan ini. Faktor utama yang menyumbang kepada situasi ini ialah
kolesterol tinggi, kencing manis, tekanan darah tinggi, dan obesiti. Okay. Raritinya, 1 daripada 2 orang rakyat dewasa Malaysia mengalami masalah kolesterol tinggi. Namun, yang lebih membangkang ialah hampir 40% daripadanya tidak menyedari bahawa paras kolesterol mereka adalah tinggi. Jadi petikan ini adalah dipetik dan diubah suai daripada berubah ke arah hidup sehat oleh Yuslisa Yakimil Abdul Talib, My Metro 28 Ogos 2019. Bagi latihan 3 iaitu jantung ialah sebagai subjek dan juga predikat ataupun isi cerita tentang jantung menanggung beban yang berat akibat tabiat makan yang mungkin tidak seimbang. Nombor 2, penyakit jantung iskemik ialah sebagai subjek dan predikat ialah kekal punca utama kematian di Malaysia sepanjang 13 tahun kebelakangan ini. Nombor 3 iaitu utama yang menyumbang kepada situasi ini iaitu sebagai judul ataupun subjek ialah kolesterol tinggi, kencing manis, tekanan darah tinggi dan obesiti. Obesiti ini ialah gegemukan lah. Jadi predikat ia berfungsi sebagai predikat ataupun isi cerita kepada subjek iaitu yang menyumbang kepada situasi ini. Baiklah, semoga semangat kekal usaha gigi untuk mencapai kejayaan. Bye. Jumpa lagi pada video akan datang.